Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pokok mangga harum manis kita ni memang kita perlu melakukan aruhan lah untuk kita kata nak merangsang pembungaan mangga harum manis kita. So seperti yang pihak Jabatan Pertanian telah tetapkan, kita punya program aruhan sepatutnya 30 September sehingga 14 Oktober. Okey. Tapi bagi kita kata di kawasan-kawasan, kebanyakannya kawasan perkhidmatan Jabatan Pertanian kita dah cover khusus ni. Cuma ni kita takut ada yang terlepas pandang lah. Okay. Lepas tu saya elaborate sikit lah pasal apa kita kena guna paclobutrazol ni. Okay, paclobutrazol ni adalah satu bahan aktif ataupun hormon. Kalau didapati kalau kita nak beli di kedai tu, dia ada pelbagai-bagai jenama lah. Tak kisah je nama apa, cuma yang penting kita tengok bahan aktif dia tu. Bahan aktif itu paclobutrazol. Kalau yang Malaysia punya 22.5%. Yang tu yang kita showkan lah. Tetapi kebanyakan juga kita ni suka yang belah Thailand tu. Tapi dia punya AI dia tu persen paclobutrazol dia tu cuma 12.5%. Yang tu pihak kami pun tak pernah try lagi keberkesanan dia apa semua tu. Tapi yang kita showkan tu cuma yang 22.5% ni lah yang dijual di Malaysia ni lah. Macam-macam jenama dia ada. Dia ada Flow Star, dia ada Alta, dia ada Bright Star, macam-macam. Tapi yang penting AI dia tu paclobutrazol 25%. 25 silap. Paclobutrazol 25%. Yang Thailand saya tak tahu, saya tak reti baca. 25% paclobutrazol. Jenama tu kita tak kisah. Selama ni harga kalau 1 liter lebih kurang 110, 120 lagu tu lah. Dekat kedai-kedai baja, jual baja kat Perlis ni, input pertanian ni memang ada lah. Ada lagi dah soalan? Tak ada. Okey. Ada yang bertanya kat mana nak beli paclobutrazol ni. Dekat kedai input pertanian lah. Di Perlis memang kita boleh katakan semua kedai ada jual. Tapi saya dapat juga maklumat daripada negeri-negeri lain, dia pun susah nak dapat paclobutrazol ni. Okey. Tujuan kita kata kita nak guna paclobutrazol ni adalah untuk membantu mempercepatkan proses pengeluaran bunga. Di mana kita kata kita letak paclobutrazol ni pada pucuk ketiga, di mana kita jangkakan pucuk keempat tu dia bukan berpucuk, dia akan mengeluarkan bunga. Sebab kalau kebiasaan dia, kalau kita tak pakai paclobutrazol ni, dia akan berpucuk sehingga 5 ataupun 6 kali baru dia akan keluar bunga. So dengan penggunaan paclo ni kita merencatkanlah pertumbuhan vegetatif dia. Kita pendekkan jadi 3, and then kita letak paclo, and then yang keempat tu kita nak dia keluar bunga. So kita dah memendekkan masa vegetatif dia tu. Okay, kemudian yang nombor 2-nya kita membantu meningkatkan peratus penghasilan tunas bunga dan bilangan bunga pada satu panikel lah. Kalau kita tengok secara natural tu, kalau dia keluar secara natural tak banyak. So kita guna paclo ni untuk meningkatkan peratus penghasilan tunas bunga tu. Okey, yang ketiganya macam saya explain tadi juga, dia merencatkan penghasilan hormon gibberellin bagi mengurangkan pertumbuhan vegetatif, macam tadilah. Okey, yang keempatnya, kalau penggunaan berlebihan, dia boleh menyebabkan pucuk terencat, kecacatan pada panikel, pertumbuhan vegetatif dan akar akan merosot. So kalau tuan-tuan tengok ada setengah pokok yang kita panggil macam sanggui Cik Yudi. Macam sanggui tu, yang tu memang dia ada overdose penggunaan paclo lah. So kita seelok-eloknya elak lah. Okey, sekejap kita akan tunjuk lah macam mana kita kata kita nak kira berapa dos yang kita nak guna untuk pokok kita. Macam kita tengok dekat sini, pokok kita ni lebih kurang 37 tahun 37 tahun. Kalau boleh tengok belah zoom belah sana, ni lebih kurang 7 tahun. So kita ada dua
dua peringkat umur lah. Kita kata satu tua, satu ni anak dara kot noh. Lebih kurang lah. Muda terantang-tang. So lah ni kita ada dua kaedah untuk kita kata apa, macam mana kita nak tahu banyak mana kita nak guna paklo tu untuk satu pokok. Okey, kaedah pertama adalah kita kata menyukat lebar kanopi pokok. Maksudnya kita kena cari daun paling hujung. Antara kita tengok pokok kita ni, kita cari yang paling hujung sampailah ke hujung. Nampak tak? Pucuk paling hujung. Mai pucuk yang paling hujung sekali. Okey, kanopi dia. Kok ni boleh tu? Tu nampak. Ni. Ni hujung paling last sekali. Ni Pak Su. Ni. Okey, kita akan sukat ni sampailah ke hujung sana. Okey, berapa meter ni? 10. Okey. So, kanopi pokok kita adalah 10 meter. So, bila kanopi 10 meter, kita akan gunakan paklo sebanyak 10 ml untuk 1 liter air. Okey, so kalau kita nak sukat kanopi, luas kanopi. Okey, sekiranya kanopi kita ni seragam je semua macam keadaan sekarang yang kita tengok ni. So, kita boleh apply 10 ml sepokok untuk 1 liter air. Tu kaedah sukat kanopi. So, satu lagi kaedah adalah kaedah mengikut pengesyuran umur pokok pada botol lah. Okey, kita tengok macam yang ni kami guna Flowstar lah. AI dia Paclobutrazol. 25% bukan 20-25. Saya silap tadi, 25%. Okey, kita tengok dia punya pengesyuran dekat sini. Okey. 3 hingga 5 tahun umur, 4 hingga 6 ml. Okey, kalau lebih pada 10 tahun, 10 ml hingga 14 ml. So, macam kita dapat tadi, pokok kita ni lebih kurang 37 tahun. Kanopi dia 10 meter. So, kita pakai 10 ml lah. So, masih dalam ratio ni lah. So, kita akan bancuh dengan 1 liter air. Okey, boleh bancuh. Okey, so kita tengok macam mana kaedah nak bancuh paklo ni. Okey, tadi kita kata 10 ml kan. So, air tu 1 liter. 1 liter. Cukup. Cukup. Okey. Tak. Okey. 10 ml. Nampak tak? Tak apa nampak mata. Okey, 10 ml paklo. Kalau nak senang kita boleh pakai syring lah. Tapi ni kita bagi contoh untuk satu pokok. Tapi kalau banyak-banyak pokok, tuan-tuan boleh buat terus sekali lah. Okey, so tuang dalam satu liter air. Okey, kita bilas noh. Okey, kita bilas. Dah. Okey. So, kita kacau bagi sebati lah. Okey, so kita punya larutan paklo ni dah siap. Okey, apa perlu kita buat dekat pokok kita? Okey, ada juga yang sebelum ni kita ada tengok dia kikih tau batang ni. Dia kata apa untuk paklo ni resap kat batang. Tapi sebenarnya paklo batang ni dia tak ambil pun, dia tak absorb pun. Yang absorb paklo ni adalah akar-akar. Di akar-akar rambut di sekeliling kita kata dalam kanopi ni. So kita tak perlu nak kikih ke nak lukakan pokok ke apa, tak payah nah. Okey, so
kita bersihkan kawasan yang kita akan tuang paklur ni. Macam tuan-tuan nampak ni, kita dah bersihkan, kita dah mesin rumput, bukan letak racun lah. Kalau kita letak racun rumpai, akar rambut ni akan mati. So lambatlah dia punya akar baru nak tumbuh, nak serap balik tu. So kita mesin di kawasan ni, kalau tak ada rumput tu, kita just cakak-cakak, kita buang daun-daun yang kering yang sedia ada tu lah. Okey, so bila bawah dah bersih, okey, kita tengok lebih kurang dalam 30 cm, kita kata sejengkal lebih daripada pangkal, kita akan tuang. Okey, boleh tuang lepas tu. Okey, kita tuang keliling lah. Kita tuang keliling. Tuang je keliling. Okey, kita tuang keliling sampai habis. Okey, kita tuang keliling. Okey, so dah selesai lah untuk satu pokok kita. Okey, tapi sekiranya kalau tuan-tuan letak macam waktu sekarang ni, lah ni pukul berapa? Lah ni pukul 9.30. Start lagi pukul 11.30 hujan. Hujan tu hujan yang lebat pula tu. So kalau yang tu memang kita kena ulang balik lah. Ulang balik dengan kaedah semburan pada daun. Macam kita kata buat folia. Kita tak boleh ulang balik cara ni. Tapi kalau kita tuang, waktu kita bubuh waktu lah ni, pukul 9.30 pagi. Tapi hujan start lagi pukul 6 petang, 7 petang tu. So kita tak payah ulang dah. Dia dah masuk dah, dia dah serap dah. Tapi sekiranya tenggelam. Tenggelam melebihi 2 hari tu, yang tu pun tuan-tuan kena ulang balik. Tapi kalau hujan je tapi tak tenggelam, tak payah ulang. Tapi kalau hujan, tenggelam, bertakung, kita kena ulang balik lah. Tapi dengan kaedah semburan folia. Ada apa pun tak cerita tinggal. Okey, lepas kita dah buat aruhan ni, kita kata sebelum kita buat aruhan ni kan kita dah letak pembajaan yang terakhir pada tanah. Pembajaan kedua atau pembajaan ketiga. So kita takkan guna lagi baja di tanah ni. Okey, so kita akan support dengan folia. Okey, 10 hari selepas aruhan, kita akan mula semburan high P. Baja yang high P. Kita akan sembang pada daun lah. Kita untuk rangsang pembunga, rangsang kita kata pengeluaran tunas bunga lah. Di mana kita akan letak 3 kali sebelum taji ayam keluar. Sebab taji ayam akan mula keluar selepas 45 ke 60 hari. Sekarang kita pakai 60 hari. So pada hari ke-10 selepas aruhan, hari ke-40 dengan hari ke-70. And then taji ayam keluar. Lepas taji ayam keluar tu kita akan guna high K pula lah. Nak guna kalsium boron. Kalsium boron tu kita akan gunakan selepas pengeluaran tunas bunga. Tunas bunga yang lepas kita kata taji ayam. Supaya ni kita buat aruhan, kita sentuh sampai takat taji ayam. So kalsium boron tu akan guna selepas taji ayam, tunas bunga mula keluar tu. Yang tu kita akan ada lagi satu sesi lah. Kita panggil penjagaan bunga dan putik. Jadi saya dengan ini bersama Puan Sharifah mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sama-sama berkongsi ya. Hari ini kita lebih pada perkongsian ilmu, dan saya harap benda ni memberi manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan yang menonton. Dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.